Jadi topik kita pada hari ini adalah 5 perkara jika ada pada anda wajib mengerjakan haji. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita meneruskan lagi ulang kaji. Sebelum tu boleh tolong saya, tolong share dan komen sudah. Terima kasih kepada semua yang telah share. Terima kasih kepada semua yang komen. Okey, jadi insyaAllah kita meneruskan lagi. Pada hari ini pula saya akan menunjukkan satu lagi rujukan. Sebelum ini saya dah telah tunjukkan yang semalam. Boleh tengok semula videonya. Hari ini pula saya rujukkan kitab apa? Fiqh Haji Contemporary. Fiqh Haji ini adalah berdasarkan mazhab Syafi'i dan fatwa semasa di Malaysia. Karangan siapa? Karangan Dr. Jamaluddin Hashim, seorang pensyarah di Uniza, Terengganu, dan juga salah seorang pakar rujuk di tabung haji. Dan beliau adalah seorang yang sangat berpengalaman di dalam bidang haji dan umrah ini. Dia boleh dapatkan dalam kitab ini ada menceritakan salah satu hadis, ya, riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah kepada kami dengan katanya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kamu semua melakukan haji, maka hendaklah kamu semua melakukan haji. Ada sambungan hadis ni lagi. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah Allah telah mewajibkan kamu melaksanakan haji. Sebab itu ini adalah dalil bahawa haji itu wajib. Dan seperti yang kita tahu, rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji di Baitullah Al-Haram bagi yang berkemampuan. Okey, jadi topik kita pada hari ini adalah 5 perkara jika ada pada anda wajib mengerjakan haji. Jadi kita buat checklist masing-masing. Adakah kita cukup 5 perkara ini? Jika cukup, maka wajib ke atas kita. Wajib ni maksud dia apa? Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Jadi mesti kita buat. Ataupun paling kurang adalah kita mesti berusaha untuk melaksanakannya. Okay, jadi yang ada boleh komen poin-poin yang anda dapat dan juga boleh kongsikan, share kepada kawan-kawan, insya-Allah. Baik. Kita terus kepada syarat wajib yang pertama, iaitu Islam. Okey, seorang yang Islam wajib untuk melaksanakan haji dan umrah. Makanya orang kafir atau orang yang belum Islam, kalau dia melakukan juga haji, dia buat perbuatan sama macam kita, dia tawaf, dia wukuf dan sebagainya, tetapi dia masih tidak sah ibadah dia itu. Selagi dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, contohnya pada zaman dahulu, pada zaman sebelum Fathu Makkah, okey. Pada zaman jahiliyah pun orang-orang Arab mereka akan datang ke Kaabah untuk melakukan haji. Dengan cara mereka lah, ada disebut dalam kitab-kitab sirah, contohnya mereka tu berhaji dengan bertelanjang, okey. Jadinya semua itu telah dimansuhkan. Jadinya datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan haji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Khuzu anni manasikakum. Ambillah daripada aku cara-cara mengerjakan haji. Jadi telah tidak ada amalan-amalan jahiliyah di Kaabah, semua pun mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara mengerjakan haji sehingga sekarang. Jadi contohnya pada zaman itu ada yang orang yang belum Islam ataupun pada zaman jahiliyah dia telah melakukan haji tetapi dia tidak sah haji tersebut, maka bila telah Islam wajib untuk dia melakukan haji. Begitu juga pada zaman sekarang, mana tahu ada orang bukan Islam yang masuk Mekah contohnya, dia buat kan, padahal dia belum Islam, maka dia wajib untuk melaksanakan
semula apabila dia masuk ke dalam Islam. Okey. Jadi adakah syarat pertama ini ada pada kita? Dalam mengucap 2 kalimah syahadah kita ada syarat wajib ini. Kita ada syarat wajib yang pertama iaitu Islam. Baik, kita teruskan kepada syarat wajib yang kedua iaitu baligh. Baligh ni ada syarat-syarat dia kan, seperti yang kita tahu. Okey, bagi wanita dan lelaki kedua-duanya ada syarat yang sama iaitu keluar mani. Okey. Untuk wanita sahaja apa tanda dia baligh adalah telah datangnya haid. Okey. Yang ketiga pula adalah cukup umur, maksudnya melebihi 15 tahun Qamariyah, 15 tahun hijrah, maka dia dah telah automatik walaupun tidak ada dua tanda sebelum ini, tapi kalau dia telah mencapai lebih umur 15 tahun maka diri dia itu telah mencapai umur baligh. Okey, tanda-tanda tadi tu, dua tanda yang pertama tadi tu mestilah datang semasa umur dia melebihi umur dia 9 tahun sehingga 15 tahun. Itu tanda-tanda baligh. Ini kita telah makruflah di dalam pelajaran-pelajaran fardu ain. Okey. Kita teruskan syarat wajib yang ketiga. Okey. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Berakal. Jadinya tidak wajib bagi orang yang gila. Tapi kalau ada kes-kes yang tertentu, contohnya ada penyakit ataupun yang orang yang kelainan upaya, itu boleh rujuk kepada doktor pakar dan juga pakar-pakar syariah, sama ada dia tu wajib ke tidak kan. Maksudnya dia punya kewarasan, tahap kewarasan itu mencapai tahap dia tahap dia berakal untuk mewajibkan dia melakukan haji. Okey. Jadi ringkas sahaja, yang berakal ini kalau dia gila tidak wajib untuk melakukan haji. Okey. Syarat wajib yang keempat adalah merdeka. Merdeka ni maksudnya bukan hamba. Ada lagi ke hamba zaman sekarang? Tak mustahil ada. Okey. Tetapi telah dalam berapa puluh atau berapa ratus tahun ini telah cuba dimansuhkan, tidak ada hamba, tetapi hukum tu masih ada. Kalau berlaku contohnya wal'iyazubillah, ada berlaku peperangan, okey, dan orang itu menjadi tawanan perang, dia boleh dijadikan hamba. Di situ mungkin akan berlaku lagi hukum hamba. Tapi sekarang ni kita dah biasa tidak jumpa hukum hamba ni. Kita boleh belajar dalam kitab-kitab fiqh. Okey, tapi kita kebanyakan kita sudah merdeka, maksudnya bukan hamba, maka kita wajib untuk melaksanakan haji. Okey. Seterusnya syarat wajib yang kelima iaitu berkuasa, ataupun bahasa Arab dipanggil istita'ah, ataupun kita ada juga orang panggil apa? Berkemampuan. Yang ini panjang sedikit untuk kita ceritakan. Mungkin dia akan menjadi satu topik kita yang akan datang. Tapi secara ringkasnya adalah dia berkemampuan dari pelbagai segi. Segi kesihatan, segi kewangan, okey, dari segi keselamatan. Okey. Contohnya pada tahun ini kita terhalang untuk melakukan haji disebabkan keselamatan ataupun disebabkan COVID-19 ataupun pandemik yang berlaku. Okey, maksudnya kalau perjalanan itu tidak selamat, okey, dalam perjalanan contohnya ada peperangan, maka kita tak wajib untuk melakukan haji pada tahun tersebut. Begitu juga pada tahun ini, dirisaukan jika kita pergi haji maka boleh terkena jangkitan, maka tak wajib haji bagi kita. Okey. Dan seperti kita tahu bahawa ada dalam 10,000 sahaja jemaah haji yang dibenarkan untuk melaksanakan haji pada tahun ini, dan semua itu adalah orang yang berada di dalam kerajaan Arab Saudi sekarang, sama ada warga negara ataupun bukan warga negara. Dan yang boleh tengok dekat media, di berita-berita, 70% daripada jemaah yang pergi pada tahun ini, yang terpilih untuk melaksanakan haji pada tahun ini adalah bukan warga negara Saudi.
Alhamdulillah sangat beruntung orang yang dapat melaksanakan haji pada tahun ini. Okey, syarat istitaah yang seterusnya cukup bekalan antaranya. Okey, cukup bekalan. Cukup bekalan untuk diri kita dan juga untuk tanggungan kita yang ditinggalkan di tanah air. Jadi syarat istitaah ni sebenarnya panjang. Ada syarat istitaah untuk wanita dan sebagainya. Agak panjang untuk kita bincangkan. Cuma ada satu lagi situasi semasa yang juga dikira sebagai syarat istitaah. Iaitu apa dia? Iaitu kuota haji. Pada zaman dahulu tak ada kuota. Tetapi walaupun tak ada kuota, tak penuh pun orang yang pergi. Maksudnya tak berapa ramai. Tak ramai macam sekarang. Sebabnya tak ramai yang mampu. Okey, perjalanan kena naik kapal laut dan sebagainya. Okey, kena membelanjakan masa dan duit yang sangat banyak. Tetapi zaman sekarang dah ramai yang mampu, dah mudah untuk orang pergi naik kapal terbang dan sebagainya, maka ramai yang nak pergi. Jadinya tak muat Mekah tu kan, tak muat Arafah dan sebagainya, maka diletaklah kuota. Kerajaan Arab Saudi letak kuota untuk memudahkan urusan. Tapi masalahnya sekarang ni adalah jemaahnya sangat ramai dan kuota tu sangat terhad. Begitulah. Jadinya wajib untuk kita untuk berebut kuota tersebut. Bagaimana caranya? Adalah kita mendaftar dengan tabung haji. Ini saya risau kalau ramai lagi yang tidak tahu. Okey, dan pernah berlaku juga cerita-cerita yang kita dengar bahawa mereka tidak tahu bahawa kena mendaftar haji untuk mendapatkan giliran mengerjakan haji. Okey, apa yang pernah berlaku bahawa ada sesetengah mereka kumpulkan duit dulu. Dah cukup 20,000, okey, dah cukup untuk perbelanjaan haji. Dia pergi ke tabung haji, dia kata, saya nak pergi haji tahun ini. Memang tidak dapat sebabnya ada kuota dan giliran yang telah disusun. Maka kena daftar dulu. Tabung haji telah memberikan syarat dia apa? Ada simpanan dalam tabung haji 1,300, dah boleh daftar untuk pergi haji dan akan dapat giliran dia. Okey. Jadi sekarang ini kalau ada yang belum daftar, cepat-cepat pergi daftar. Cukupkan 1,300 dalam bank, dalam tabung haji, kemudian daftar haji. Okey, dan zaman sekarang ni dah lebih mudah, ada online. Dalam online tu pun boleh untuk mendaftar haji, lebih mudah. Okey. Dan kalau ada anak-anak, saya show kan seawal mungkin isi buat akaun tabung haji dan isi duit 1,300 dan daftar secepat mungkin, dan sangat lama untuk kita menunggu giliran kita. Jadi apa usaha yang kita boleh buat antaranya adalah kita buat rayuan haji. Okey, dan kita kena cukupkan syarat-syarat yang lain yang tabung haji kenakan. Okey, jadi kat situ paling kurang adalah kita telah berusaha. Walaupun kita telah mencukupi syarat-syarat yang lain, kecuali kuota sahaja, kita kena berusaha supaya kita boleh jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti bahawa kita telah berusaha untuk melakukan haji. Jikalau kita tidak sempat ataupun kita telah meninggal dunia sebelum sempat menunaikan haji. Dan kalau kita berada dalam keadaan yang berkemampuan tadi tu dan tak sempat untuk melakukan haji, waris kita wajib untuk mengambil harta peninggalan kita, menyelesaikan badal haji, barulah harta itu boleh diagih-agihkan. Okey. Jadi terima kasih kepada semua. Kalau ada soalan ke boleh komen kat bawah dan juga boleh kongsikan kat bawah apa poin-poin yang kita dapat pada hari ini. Okey, semoga bermanfaat perkongsian saya pada hari ini. Dan alhamdulillah sekarang ini saya macam biasa berada di pejabat. Pejabat kami buka setiap hari Isnin sehingga Jumaat kecuali cuti umum dan Sabtu Ahad daripada jam 9 pagi sehingga 6 petang. Jadi ada apa-apa persoalan boleh telefon saya 0178951670 ataupun telefon pejabat 0645422245 ataupun boleh je senang WhatsApp saya ataupun lebih mudah message Facebook kami, message DM Instagram ataupun PM Facebook kami, tak ada masalah, insyaAllah saya akan balas.